Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Hakim Bezaini. Nombor metrik saya BE201100035. Hari ini saya akan menerangkan mengenai Dasar Pandan ke Timur. Dasar Pandan ke Timur merupakan satu inisiatif serta sebuah dasar yang diperkenalkan oleh mantan Perdana Menteri kita, Tun Dr. Mahathir Mohamad pada 8 Februari 1942. Ia diperkenalkan semasa berlangsungnya persidangan 5th Joint Annual Conference of Majeka di Hotel Hilton Kuala Lumpur. Dengan pengenalan dasar ini, kerajaan akan membuat beberapa penelitian dan pemilihan berkenaan contoh maupun teladan murni daripada negara Jepun dan Korea serta menyebabkan agar bersesuaian dan dipraktikkan di dalam negara itu. Dalam mencapai status negara maju, nilai kerja serta etika yang dipraktikkan di timur dapat menjadi contoh yang terbaik dalam pelbagai sudut. Ini juga berupa meningkatkan mutu kerja serta melahirkan modal insan yang mampu berdaya saing di peringkat semasa. Objektif utama Dasar Pandan ke Timur yang diperkenalkan adalah meningkatkan prestasi pengurusan dan pembangunan di negara ini serta mewujudkan budaya kerja yang lebih produktif. Ini juga berupaya memberi nilai-nilai serta etika kerja yang lebih positif dalam meningkatkan pengeluaran serta kualiti kerja ke satu tahap yang lebih baik. Selain itu, tujuan dasar ini diperkenalkan juga ialah bagi mencapai kemajuan yang pesat dalam jangka waktu yang pendek di samping memelihara nilai-nilai ketimuran iaitu mencontohi teknologi tinggi yang terdapat di negara timur berdasarkan status kebudayaan dan cara hidup yang hampir sama dengan antara satu sama lain. Melalui dasar ini, penumpuan ditentukan kepada pengaplikasian nilai iaitu kerajinan dan kedisiplinan dalam kerja, kesetiaan kepada negara dan perusahaan atau perniagaan di mana pekerja bekerja, keutamaan kepada kumpulan dan tidak mementingkan diri sendiri, tekanan daya pengeluaran serta mutu yang tinggi dalam pekerjaan, peningkatan kecekapan, pengurusan perbezaan dan perpisahan antara eksekutif dan pekerja am. Sistem pengurusan yang menitikberatkan pekerjaan jangka panjang dan tidak semata-mata demi meningkatkan dividen ataupun pendapatan kekitangan dalam jangka masa pendek dan lain-lain yang berupaya menyumbangkan kepada kemajuan bagi negara kita. Dasar Pandan ke Timur ini juga bukan sahaja berfokus pada satu aspek, malah dasar ini juga merupakan serambang remaja yang juga memberi perhatian kepada ekonomi dan perdagangan. Dalam mencapai kemajuan sejagat, nilai-nilai serta etika yang dinyatakan di atas perlulah diaplikasikan bertujuan menghasilkan budaya kerja yang lebih positif serta berupaya memajukan negara serta meningkatkan taraf pembangunan sosioekonomi negara kita. Pelaksanaan dan rasional Dasar Pandan ke Timur. Sebelum ini, dasar diperkenalkan Malaysia merupakan sebuah negara yang pro-barat, namun semasa pemerintahan Tun Dr. Mahathir, beliau cuba untuk tidak lagi akur dengan pengaruh barat dan beliau cuba mengubah persepsi rakyat Malaysia supaya tidak terlalu terpengaruh dengan Britain. Dasar Pandan ke Timur juga diperkenalkan untuk memberi kejutan kepada barat, terutamanya Britain yang merupakan sebuah negara yang baik di Malaysia setelah Malaysia mencapai kejayaan, mencapai kemerdekaan. Tindakan ini adalah cara untuk mengubah pikiran rakyat Malaysia yang selama ini memandang tinggi terhadap barat dan memberi penerapan dan galakkan nilai-nilai baik daripada Jepun yang selama ini terpilih sehingga Dr. Mahathir mengumumkan Dasar Pandan ke Timur ini. Cadangan Dasar Pandan ke Timur juga bukan semata-mata melihat kepada Jepun, tetapi Malaysia perlu membagaikan hubungan dengan negara-negara lain bagi mengimbangi kedudukan. Pelaksanaan dan rasional Dasar Pandan ke Timur. Sebelum dasar ini diperkenalkan, Malaysia merupakan sebuah negara yang pro-barat. Namun semasa pemerintahan Tun Dr. Mahathir, beliau cuba untuk tidak lagi akur dengan pengaruh barat dan beliau juga cuba untuk mengubah persepsi rakyat Malaysia supaya tidak terlalu terpengaruh dengan Britain. Dasar Pandan ke Timur yang diperkenalkan ini telah memberi kesan kepada barat, utamanya Britain yang merupakan sebuah negara yang baik di Malaysia.
selepas Malaysia mendapat kemerdekaan. Mereka ini adalah cara untuk mengubah pemikiran rakyat Malaysia yang selama ini memandang tinggi kepada Barat dan memberi penerapan dan galakkan nilai-nilai lain daripada Jepun selama ini hingga Dr. Mahathir mengumumkan dasar pandang timur. Cadangan dasar pandang ke timur bukanlah semata-mata melihat ke timur, terutamanya Jepun, tetapi bagi mengimbangi kedudukan negara-negara lain supaya tidak terlalu bergantung kepada negara tertentu seperti Eropah. Malaysia tidak mahu politik dan ekonomi dikuasai dan terlalu bergantung pada negara-negara pada satu negara sahaja seperti Britain dan Amerika Syarikat. Selepas Malaysia mencapai kemerdekaan, kehadiran Britain merupakan sebuah kuasa monopoli di dalam negara Malaysia sehingga Dr. Mahathir ketika itu menyerang Britain melalui mengambil alihan syarikat Guthrie pada tahun 1921. Sebelum dasar ini dikenalkan, Malaysia sudah mempunyai hubungan yang baik dengan Jepun. Pada tahun 1966, Jepun telah memberi pinjaman sebanyak 310.6 bilion yen sama dengan 2.177 bilion Indonesia. Pada tahun 1963, sebanyak 18 bilion yen yang diperuntukkan pada kilang gula Perlis dan berbagai projek oleh Conoco. Malaysia telah turut menjadi rakan dagang kepada Jepun pada 1970. Ekspor Malaysia ke Jepun sebanyak 939 juta 18 iaitu bersamaan dengan 18% daripada jumlah keseluruhan ekspor Malaysia, manakala import Malaysia dari Jepun berjumlah 768 juta ringgit iaitu samaan dengan 20% daripada jumlah keseluruhan import Malaysia, manakala ekspor Malaysia ke Britain berjumlah 340 juta iaitu bersamaan dengan 7% jumlah keseluruhan ekspor Malaysia. Dasar pandang ke timur telah diperkukuhkan lagi pada tahun 1983 apabila Jepun menjemput Tun Dr. Mahathir untuk melawat ke negara Jepun pada 23 hingga 29 Januari 1983. Pada 25 Januari 1983, kenyataan akhbar telah dibuat antara Perdana Menteri Jepun iaitu Yasuhiro Nakasone dan Dr. Mahathir. Pemimpin Jepun itu amat mengalu-alukan pelaksanaan dasar pandang ke timur oleh kerajaan Malaysia. Dasar pandang ke timur bukan sahaja merupakan sebuah hubungan antarabangsa, tetapi hubungan kerjasama bilateral dalam bidang ekonomi untuk meneruskan hubungan bilateral dalam perindustrian, pelatihan teknikal, akademik dan penyelidikan teknikal dan pemindahan teknikal demi pembangunan Malaysia bagi selari dengan kerjasama pada polisi pembangunan manusia di Malaysia. Kedua-dua pemimpin bersetuju menghantar dan melatih pekerja-pekerja dan pelajar-pelajar Malaysia ke Jepun untuk mempelajari pengurusan industri dan teknologi. Begitu juga dengan kemudahan latihan universiti dan kolej teknikal termasuk mempelajari bahasa Jepun di Malaysia. Hubungan perdagangan Malaysia dengan Jepun telah lama wujud dan adanya persatuan Majika dan Jamika telah merapatkan lagi kerjasama dan hubungan di bidang sosio-ekonomi, perdagangan dan pelaburan, pelancongan dan sebagainya. Abdullah Ahmad Badawi menyatakan semenjak dasar pandang ke timur ini diperkenalkan, masyarakat mempunyai model ataupun contoh alternatif kepada model barat. Rakyat Malaysia mula menunjukkan perhatian kepada kemajuan dan pembangunan yang telah tercapai oleh negara-negara timur seperti Jepun dan Korea Selatan. Mereka tidak lagi hanya mendewa-dewakan negara-negara barat dan tidak meniru lagi cara-cara mereka. Ada rakyat Malaysia yang telah mendapat semangat baru dan contoh-contoh baru untuk diikuti, terutama dalam bidang kemajuan teknologi, bidang perdagangan dan perusahaan dan juga di bidang pendidikan. Negara-negara Jepun dan Korea memberikan contoh-contoh kejayaan yang dapat diikuti bahawa orang Asia juga boleh mencapai kemajuan yang setanding ataupun lebih tinggi daripada orang Barat. Kesan pelaksanaan dasar pandang ke timur. Pelaksanaan dasar pandang ke timur telah mendapat
perhatian di negara-negara barat, khususnya Britain dan Amerika Syarikat. Mereka tidak berpuas hati dan memprotes dasar Perdana Timur ini dengan menyalahkan pemimpin negara. Tuan Dr. Mahathir Mohamad pun berpendapat bahawa negara maju tidak boleh menjadikan pasaran Malaysia sebagai tempat negara maju yang memasarkan produk bilangan yang mudah dan menjadikan tempat membuang produk-produk mereka ke dalam negara itu. Tambahan, negara maju tidak mahu terdapat saingan terhadap produk mereka dalam pasaran mereka sendiri. Oleh itu, Malaysia perlu mencari alternatif lain bagi memasarkan barangannya dan tidak dijadikan tempat pembuangan produk negara maju, sehinggalah Malaysia dianggap telah melupakan kawan lama di barat. Semenjak dasar Pandang ke Timur ini dilancarkan dari segi projek-projek yang melibatkan pelaburan Jepun berjumlah 261 buah yang melibatkan ekuiti sebanyak 432.9 juta dolar telah pun diluluskan. Tidak ada syarikat Malaysia yang telah melabur di dalam syarikat perjalanan Jepun. Malaysia tidak melihat pencapaian timbal industri antara Malaysia dan negara-negara asing termasuk Jepun sebagai satu kebiasaan ada Malaysia akan mengubah deputi berdasarkan jumlah pelaburan Jepun yang terdapat di Malaysia berbanding dengan pelaburan orang-orang Malaysia di Jepun. Kesimpulannya, dasar Pandang ke Timur dikenalkan oleh Dr. Mahathir Mohamad pada 1982 masih lagi relevan dan wajar diteruskan. Tuan Dr. Mahathir berpendapat bahawa dasar Pandang ke Timur masih lagi boleh diteruskan, tetapi perlu selektif dan banyak memilih untuk mendapatkan satu nilai yang terbaik. Selain bijak memilih, rakyat Malaysia juga lebih berinovasi. Tuan Dr. Mahathir mencadangkan supaya membina Universiti Jepun di Malaysia bagi memudahkan rakyat Malaysia mempelajari budaya dan etika negara Jepun. Dengan cara ini, Malaysia dapat mempelajari dan mengenali secara lebih dekat dengan etika dan budaya kerja rakyat Jepun dan turut mencapai kos pendidikan pelajar dan pelajar Malaysia. Usaha Dr. Mahathir untuk membawa perubahan paradigma bukanlah senang dan laluannya adalah sukar serta mendapat tentang lebih daripada rakyat Malaysia sendiri dan juga negara-negara barat. Lebih-lebih lagi, kebanyakan minda rakyat Malaysia telah lama diterapkan untuk berpihak kepada barat. Pemikiran yang hanya fokus kepada Britain telah membuatkan Malaysia terlalu bergantung harap kepada Britain. Keadaan ini mengukarkan kerana rakyat Malaysia melihat dasar Pandang ke Timur sebagai satu produk yang baru dan ini memerlukan masa yang lama bagi mereka menerima. Secara psikologinya, faktor menolak adalah lebih dari menerima kerana rakyat Malaysia benar-benar mengenali dan memahami budaya Jepun, terutamanya bahasa Jepun yang dituturkan adalah sebagai satu bahasa asing berbanding dengan bahasa Inggeris yang telah lama sebati dengan rakyat Malaysia. Walaupun usaha Mahathir dianggap kurang berjaya, tetapi beliau telah memberikan alternatif kepada rakyat Malaysia supaya tidak terlalu fokus dan bergantung harap kepada negara-negara barat, terutamanya Britain. Sekian, terima kasih.